Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada semua pelajar. Okey, so semua pelajar selamat tengah hari. So hari ni kita nak tengok modul Sains SPM Miasat 1 yang ini daripada Negeri Sabah. Okay, so kalau untuk section 1 ni, kita ada mengenal pasti pemboleh ubah. Kita nak belajar buat hipotesis, buatkan pemerhatian, buatkan inferen dengan definisi secara operasi. Okay, so ini semua mengenai kemahiran proses sains. Okay, so kalau tengok dekat sini, okay, ada soalan yang pertama. Okay, cuba tengok soalan yang pertama ni. Okay, boleh nampak ya, Homnes? Okey, soalan yang pertama. Soalan section 1. Soalan nombor 1, tingkatan 4, bab 3. Okey, so jadual menunjukkan kadar denyutan nadi dua orang murid, lelaki dan perempuan selepas melakukan aktiviti fizikal. Murid perlu berada dalam keadaan rehat sebelum melakukan aktiviti. So, kalau kamu lihat dekat sini, kamu ada lelaki ada sini, perempuan pun ada dekat sini. So, ini maksudnya dia berkaitan dengan faktor jantina. Jantina murid. Kat ini adalah MV kamu lah. So, jantina adalah sebagai manipulasi. So, sebelah kanan ni kadar denyutan nadi. So, ini adalah kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Pemboleh ubah yang bergerak balas. So, lihat dekat sini. Dia tanya, apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? Apakah pemboleh ubah yang dimanipulasikan? So, cikgu dah tulis tadi, pemboleh ubah yang dimanipulasikan adalah jantina. Jantina. Ataupun kamu nak kata murid lelaki dan murid perempuan pun boleh. Kemudian yang bergerak balas adalah sebelah kanan. So, sebelah kanan itu adalah kadar salin sahaja. Yang apa yang dekat sebelah kanan ni? Denyutan nadi seminit. Itu adalah dia punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. So, yang dimalakan tu maksudnya yang tetap. Yang tetap dalam eksperimen ini. So, kalau kamu nak kata yang tetap dalam eksperimen ini, apa pun yang tetap? So, kemungkinan, ingat tak dulu kita buat eksperimen ni? Umur kamu dengan kawan kamu semua sama. So, boleh cakap umur ataupun kamu boleh cakap jenis aktiviti fizikal pun boleh. Okey, so yang dimalakan adalah umur. Umur pelajar. Boleh ya? Okey. Okey, so kita lihat kepada hipotesis. Macam mana nak buat hipotesis? Cikgu dah ajar. Untuk buat hipotesis, kamu kena kaitkan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan dan pemboleh ubah yang bergerak balas. So, apa yang dimanipulasikan? Jantina. Yang bergerak balas, kadar denyutan nadi. So, kalau nak buat hipotesis, kamu boleh buat, cikgu kata kena letak perkataan jika, maka, jika manipulasi. Jika jantina, kamu nak kata apa? Lelaki ke perempuan? Jika jantina kau seorang perempuan, buatlah. Jika jantina perempuan, maka kadar, ini MV kamu. Ini MV kamu. Kadar denyutan nadi, lebih tinggi ke lebih rendah? Kalau kamu tengok dekat sini, dia lebih tinggi. So, cakaplah, jika jantina perempuan, maka kadar denyutan nadi lebih tinggi. Lebih tinggi. So, ini adalah hipotesis kamu. Bagaimana pula nak buat pemerhatian? So, nak buat pemerhatian, apa yang kamu lihat? Kamu nampak tadi, kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi berbanding kadar denyutan nadi lelaki. Okey, so kamu boleh cakap kat sini. Kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada
lelaki. Dah siap. Okey, pemerhatian ni apa yang kamu nampak? Okey, pemerhatian apa yang kamu nampak? Okey, kemudian. Okey, Homnes, kamu di mana, Homnes? Okey, so kemudian inferen. Okey, apa maksud inferen? Inferen ni sebab kepada pemerhatian. Kenapa kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi lelaki? Sebab apa? Sebab apa kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada kadar denyutan nadi lelaki? Kenapa? So, macam mana nak buat inference? Kamu buat macam ni. Salin balik pemerhatian. Kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi kerana apa? Kerana saiz jantung perempuan lebih besar. Contoh macam ni ya. So, lepas tu disuruh dan tekan definisi mengenai kadar denyutan nadi. So, kadar denyutan nadi tu apa? So kamu tulislah kadar. Tengok cikgu salah pula. Okey, kamu kena tulis start daripada kadar. Yang ni daripada kadar. Okey, start daripada kadar denyutan nadi. Okey, padam yang ini. Kadar denyutan nadi ialah kadar denyutan nadi ialah kadar denyutan nadi ialah dia proses ke bahan. Dia adalah suatu keadaan. Okey, suatu keadaan yang ditunjukkan ialah keadaan yang ditunjukkan kadar yang denyutan nadi yang tinggi apabila jantinanya adalah perempuan. Kena buatkan situasi. Okey, perempuan. So, ini adalah kamu punya definisi secara operasi. Okey, so kadar denyutan nadi ialah keadaan yang ditunjukkan denyutan nadi yang tinggi apabila jantina dia perempuan. Kalau kamu kata denyutan nadi yang rendah, kamu kena tulislah apabila jantina adalah lelaki. So, apabila jantinanya adalah lelaki. Okey. Okey, so nampak gayanya Homnes pun keluar masuk. Ada masalah internet ya Homnes? Okey. So, kalau kamu lihat dekat sini, so dia ada 2 soalan. So, cuba Homnes buatkan untuk saya yang ini. Okey, cuba Homnes buatkan untuk saya soalan yang ini. Boleh tak? Okey, cikgu bagi dekat dalam Jamboard ya. Sekejap ya. Kita lihat kepada soalan yang ini untuk tingkatan 4 bab 6. Okey, so soalan ini dia mengenai jumlah pemberat dengan jenis batang kaca. So, kalau dekat sini, kalau kamu lihat dekat sini, dia pakai tube kaca, yang ini pakai rod kaca. So, maksudnya ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, yang ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. So, jumlah pemberat ini sebelum batang kaca patah. Jumlah pemberat sebelum kaca patah adalah kamu punya RV. Okey. So, kita nak lihat berapa banyak pemberat ni kamu letakkan berdasarkan tube kaca sampai dia patah.
Contohnya kalau tiup kaca dia hanya dia perlukan 7. Okey, 7 pemberat sebelum dia pecah ataupun sebelum dia patah. Kalau rod kaca dia perlukan 5 lagi pemberat sebelum dia patah. Okey. So kalau tengok kat sini. So kamu dah tahu dah. Okey, pembuluh ubah yang dimanipulasikan adalah apa dia? Jenis batang kaca. Okey. So yang bergerak balas adalah yang inilah. Jumlah pemberat sebelum batang kaca patah. Okey. So itu adalah pembuluh ubah yang dimanipulasi dan pembuluh ubah yang bergerak balas. Okey. So kalau lihat dekat sini, okey, macam mana kamu nak dapatkan pembuluh ubah yang dimalahkan? Dimalahkan tu kamu boleh tengoklah apa yang sama. So dekat sini dia pakai kalau kamu lihat dia punya apa namanya? Panjang ataupun diameter batang kaca ni, jenis batang kaca ni sama, mesti sama. Dia tak boleh yang ini pendek, yang ini panjang, tak boleh. So dia punya apa nama kita panggil? Panjang dan diameter ni dia mesti sama. Okey, tulis kat sini. Okey. Homnes, kamu nak buat soalan, kamu hanya buat jawapan saja. Tak payah salin soalan, okey? Panjang dan diameter batang kaca. Okey, dah siap. Okey, kemudian kita nak buat hipotesis. Okey, nak buat hipotesis, kamu kena gunakan perkataan jika maka kan? Okey, jika kamu nak tulis apa? Kamu nak pakai mana? Rod kaca ke? Kamu nak pakai tiup kaca? So dua-dua tu pun boleh. Okey, contohnya kamu nak pakai tiup kaca. Okey, jika tiup kaca digunakan, maka jumlah pemberat sebelum batang kaca patah lebih tinggi. Okey, so jika tiup kaca digunakan, maka jumlah pemberat yang sebenarnya adalah lebih tinggi. So pemerhatian kamu nak buat apa? Kamu ambil satu sahaja. So kamu kata tiup kaca, jumlah pemberat kaca. Okey, ataupun kamu nak salin dalam bahasa apa namanya? Nak salin MV dulu. Pun boleh juga. So macam mana nak buat MV dia dulu? So macam ni. Okey. Tiup kaca akan mempunyai jumlah pemberat yang lebih besar, lebih banyak berbanding rod kaca. Ataupun kamu nak buat bahasa RV pun boleh. Kalau contoh RV kat sini, jumlah pemberat sebelum batang kaca patah dalam tiup kaca lebih banyak berbanding rod kaca. Okey, dah siap. Okey, jumlah pemberat sebelum batang kaca dalam tiup kaca lebih banyak berbanding rod kaca. Okey, so inferen. Inferen macam mana? Cikgu dah ajar hari tu. Inferen kamu kena buatkan dia punya ayat pemerhatian, salin balik, kemudian tuliskan kerana. Yang berbanding ni tak payah. Okey, salin balik. Jumlah pemberat sebelum batang kaca patah, okey, dalam tiup kaca lebih banyak. Okey, kerana tiup kaca lebih berat. Okey, lebih berat, lebih kuat. Sorry. Lebih kuat. Okey, dah siap.
Okay, kemudian kamu nak bagikan definisi secara operasi untuk kekuatan tulang. So, salin balik. Kekuatan tulang ialah keadaan. Okay, keadaan apabila kamu nak buat apa? Okay, keadaan yang menyebabkan lebih banyak pemberat digantung. Okay. Apabila tiub kaca digunakan. Okay. Apabila kamu kena ada tulis juga situasi dia. Okay. Situasi kena tulis. Okay, boleh ya? So, kamu dikehendaki untuk, nanti cikgu akan snap gambar. Okay, soalan yang ini. Okay, dan soalan yang ini. So, nanti cikgu akan snap gambar. Tolong buat dekat rumah. Sama juga kaedah dia. Okay, Homenet. So, itu sahaja kelas kita hari ini, Homenet.